Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bentangkan tentang projek naik taraf sistem pendawaian rumah. Kami daripada kumpulan 2 diucapkan juga terima kasih kepada Dr. Noh Hanim kerana membimbing kami dalam menyiapkan projek ini. Kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Syafiqah binti Zainuddin, DB180188 beserta partner saya Siti Nohana binti Rusni DB180182. Projek kami mempunyai 11 subtopik iaitu pengenalan projek, latar belakang projek, penyataan masalah, objektif projek, skop projek, prosedur projek, spesifikasi projek, lukisan pendawaian elektrik, pelan jadual, kesimpulan berserta rujukan. Okey, saya akan terangkan tentang pengenalan kepada projek kami. Projek kami dibangunkan adalah mengenai penaik tarafan pendawaian sebuah rumah yang sedia ada yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Keselesaan di rumah merupakan matlamat utama projek ini dibangunkan. Hal ini dapat mewujudkan kehidupan yang lebih selesa dan berkualiti kepada penghuni di dalam rumah tersebut. Rumah yang selesa dapat memenuhi segala keperluan aktiviti kepada penghuninya dan menjamin kesejahteraan berterusan. Okey, latar belakang masalah. Permasalahan yang terdapat kepada penghuni yang mendiami rumah tersebut adalah dalam aspek aksesori elektrik, iaitu soket yang kurang mencukupi. Hal ini menyebabkan penghuni rumah terpaksa menghadkan penggunaan soket pada satu-satu masa atau memerlukan extension plug. Selain itu, permasalahan yang kedua adalah faktor keselesaan penghuni akibat keadaan rumah yang panas atau kurang selesa apabila waktu tengah hari atau pada musim panas. Dan akhir sekali adalah penghuni mengalami masalah tentang faktor pencahayaan. Hal ini kerana ketiadaan lampu pada sesuatu kawasan rumah di dalam rumah tersebut yang menjadikan keselamatan kawasan rumah agak longgar. Okey, penyataan masalah. 1. Penggunaan barangan elektrik akan menjadi terhad disebabkan kekurangan soket keluaran di rumah. Kedua, keadaan di dalam rumah menjadi panas dan membahang kerana kekurangan kipas, silin dan ketiadaan penyaman udara menjadikan ketidakselaksaan penghuni rumah. Yang terakhir adalah faktor pencahayaan. Di sesetengah ruang di dalam rumah menjadi sesetengah aktiviti tidak dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Seterusnya adalah objektif projek. Objektif projek ini dibangunkan ke atas cadangan projek dalam penambahbaikan pemasangan komponen di dalam rumah dengan mengaplikasikan kemahiran lukisan elektrik dan elektronik. Seterusnya adalah mengetahui permasalahan yang terdapat di dalam rumah. Dan akhir sekali adalah menambahbaikan keselesaan kepada penghuni rumah dengan penambahbaikan yang akan dilakukan. Skop projek. Kawasan yang dapat dinaik taraf pendawaian hanya kawasan dalam dan luar rumah yang dipilih sahaja. Seterusnya, lukisan pendawaian elektrik bekalan yang digunakan hanya melibatkan bekalan satu fasa sahaja. Prosedur projek. Yang pertama, mengenal pasti masalah dalam dan menentukan tujuan atau objektif projek. Yang kedua, lawatan ke tapak projek yang dipilih. Ketiga, proses pengukuran tapak dan akaran awal projek dimulakan. Keempat, menganalisis maklumat yang diperoleh dan mereka bentuk projek mengikut spesifikasi. Dan akhir sekali adalah membuat lukisan skematik dan lukisan pendawaian diikuti pelaksanaan projek mengikut masa yang ditetapkan. Okey, saya akan teruskan kepada partner saya Siti Nohana untuk membentangkan tentang spesifikasi projek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Siti Nohana binti Rusni akan teruskan slide daripada rakan saya iaitu spesifikasi projek.
Dalam spesifikasi projek ni, kami akan cerita lebih detail yang dari segi bahan, segi kefungsian dan seterusnya yang digunakan dalam sistem, dalam kita naik tarafkan sistem pendawaian elektrik. Okay, yang pertama iaitu pemilihan bahan. Okay, pemilihan bahan ni merupakan aspek yang penting dalam naik taraf sistem pendawaian rumah. Terdapat beberapa jenis bahan yang dipilih sebagai penambahbaikan pada sistem pendawaian serta spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga. Yang kedua iaitu kebolehfungsian projek. Setelah penyelenggaraan sistem pendawaian rumah, telah siap ujian penebatan ini dilakukan pada kotak agihan untuk memastikan pendawaian kabel yang dipasang adalah dengan betul. Ujian penebatan ini dilakukan setelah pendawaian kabel telah siap apabila kesemua bahan disambung pada kotak fuse agihan. Pelaksanaan ujian penebatan ini dibuat untuk memastikan tidak terdapat litar pintas dalam pemasangan kabel. Pelaksanaan ujian penebat adalah kewajipan dibuat ke atas kabel-kabel dalam suatu sistem pendawaian yang telah siap dipasang. Ujian ini memastikan tidak ada sebarang kerosakan pada bumi yang membolehkan tripping berlaku pada peranti sistem perlindungan. Melalui ujian penebatan membolehkan kefungsian sistem pendawaian itu berfungsi dengan baik. Seterusnya adalah penyelenggaraan. Antara berikut merupakan beberapa aksesori komponen elektrik seperti lampu, soket alur-kelur 13 ampere dan penambahan lampu merupakan penyelenggaraan yang kami buat untuk menaik taraf sistem pendawaian rumah yang telah dipilih. Tujuan pemilihan penyelenggaraan pada rumah tersebut menyumbangkan kepada beberapa faktor dari segi aksesori elektrik yang kurang dalam rumah, pencahayaan rumah yang agak gelap dan keselesaan. Antara peralatan atau komponen elektrik yang digunakan dalam untuk naik taraf adalah lampu filamen, chandelier, penghawa dingin, soket alur keluar 13 ampere, kipas exhaust dan kipas dinding. Adanya penambahan komponen ini dapat memberikan kesenangan pada pengguna dan keselesaan. Penyelenggaraan yang dibuat dapat memelihara penjagaan dan pengendalian penggunaan fasiliti kemudahan selamat digunakan. Setelah itu ialah jangka hayat projek. Dalam jangka hayat projek ni, apabila kita naik sistem pendawaian ni, tempoh anggaran yang kita boleh berikan hayat projek ni adalah selama 10 tahun jika tak berlaku kerosakan. Tetapi setelah 10 tahun penggunaan bahan peralatan elektrik digunakan, perlu membuat penyelenggaraan semula pada sistem pendawaian rumah. Ini mungkin sebabkan dalam tempoh 10 tahun ni kemungkinan ada pelbagai peralatan yang rosak seperti aksesori pendawaian, kabel, peralatan elektrik yang bocor yang boleh menyebabkan keadaan sistem pendawaian rumah kurang baik. Keselamatan pengguna, kita titik beratkan aspek pengguna dari segi 3 bahan yang kita boleh digunakan atau dalam peti suis agihan. Iaitu ada 3 bahan. Yang pertama MCB, Miniature Circuit Breaker, atau dikenali sebagai litar kebocoran arus PLKA yang berfungsi sebagai memutuskan bekalan pada litar akhir yang dikawal apabila berlaku kerosakan pada arus beban yang berlebihan pada litar yang dikawal. Seterusnya RCCB iaitu Residual Current Breaker atau dikenali sebagai pemutus litar arus baki PLAB yang berfungsi sebagai mengesan arus elektrik yang tidak seimbang antara arus pada wayar hidup dengan wayar neutral. Seterusnya itu suis utama dapat memutuskan litar elektrik daripada arus elektrik yang terus mengalir. Seterusnya itu kos pemasangan. Inilah kos pemasangan untuk bagi sistem pendawaian naik taraf sahaja, iaitu yang disenaraikan pada awal pemilihan bahan. Antaranya adalah lampu filamen, kipas shielding 60 watt, soket alur keluar, exhaust fan, kipas dinding, chandelier dan penghawa dingin. Dan disenarai juga dalam harga seunit. Selain itu, aspek kos pemasangan perlu dititik berat supaya dapat kita calculate semua jumlah yang digunakan dalam penambahan bahan dalam rumah.
Contohnya kita ambil lampu filamen 40 watt. Harga seunitnya RM18 dan kos pemasangan dia satu unit RM90. Dan kita kalikan dua kuantiti unit, jumlahnya ialah RM216. Seterusnya ialah kipas shilling. Harga seunitnya RM149 dan kos pemasangannya satu unit RM90. Dan kali dua kuantiti sebanyak RM478. Dan seterusnya iaitu soket alur keluar 13 ampere untuk jumlah harganya RM880. Exhaust fan sebanyak RM239.80 dan kipas dinding sebanyak RM252. Chandelier RM689 dan penghawa dingin sebanyak RM2,336. Dan keseluruhan untuk kos pemasangan sebanyak RM5,090. Okay. Selepas kita ambil kos pemasangan dan kos bahan, kita kena ambil tahu juga penggunaan tenaga elektrik dalam tempoh sebulan. Okay, ini yang ditunjuk iaitu kos untuk kos penggunaan tenaga elektrik bagi bahan yang dinaik taraf sahaja. Tak termasuk dari yang peralatan yang sedia ada, tapi ni untuk penambahan sahaja. Sebagai contohnya iaitu bilangan peralatan 2 kipas shilling. Jumlah kapasiti peralatan untuk kipas shilling iaitu 60 watt dan kali 2 unit. Dan masa penggunaan untuk pengguna sebanyak 10 jam. Dan total untuk watt yang digunakan oleh jumlah pengguna sebanyak 1200 watt. Dan seterusnya iaitu 2 lampu filamen sebanyak 400 watt. Satu kipas exhaust sebanyak 280. Dua pengawal dingin sebanyak 8,952 dan satu kipas dinding sebanyak 300 watt dan satu chandelier sebanyak 5,000 watt. Okay, untuk keseluruhan bagi total penggunaan tenaga elektrik sebanyak 16,132 dan dibahagikan dengan 1,000 watt dapatlah 16.132 kilowatt. Ini iaitu jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam seharian dan dikalikan dalam tempoh selama 30 hari dan akan mendapat sebanyak 483.9 kilowatt iaitu jumlah yang digunakan dalam sebulan tenaga elektrik. Okay. 1.8 iaitu lukisan pendawaian elektrik. Okay. Lukisan ini menunjukkan sistem pendawaian yang sudah naik taraf dari segi pendawaian dan ledger sebagai simbol ataupun tunjukkan untuk yang digunakan dalam pendawaian elektrik. Okay. Di sini simbol yang berkala warna putih ini menunjukkan aksesori yang sedia ada dalam rumah. Dan aksesori yang berwarna kuning ini menunjukkan penambahan aksesori. Okay. Ini merupakan litar yang disambung dan inilah menunjukkan komponen baru yang ditambah di dalam rumah. Sebenarnya ini ialah lukisan skematik yang kami buat untuk penambahan beberapa contoh sebagai MCB yang perlu ditambah dalam skematik iaitu dalam peti servis agihan dalam supervision board. Okay. Yang penambahan MCB dari segi penambahan MCB aircon, MCB kipas lampu dan MCB untuk soket. Kat sini kami menggunakan MCB 20 ampere, 6 ampere dan 16 ampere untuk bagi soket alur keluar 13 ampere. Okay, seterusnya iaitu ni ialah lukisan diagram wiring yang telah siap. Okay. Untuk membuat lukisan diagram ni, lukisan ni diambil daripada lukisan skematik dan dipindahkan dalam lukisan diagram. Okay, lukisan diagram ni untuk memudahkan kepada pengguna untuk melihat hasil penyambungan dari litar akhir
kepada MCB. Okay, ini laluan daripada meter TMB dan akan masuk kepada switch utama, dan switch utama ni akan diagih kepada RCB dan masuk ke MCB. Dan MCB ni akan berakhir kepada litar akhir ataupun litar beban. Okay, di sini terdapat 5 litar akhir bagi lampu dan kipas dan 8 iaitu litar akhir bagi soket. 1, 2, 3, 4 ni adalah litar air soket outlet 13 ampere dan 2 ni adalah soket 15 ampere bagi soket penghawa dingin. Okay, seterusnya saya teruskan slide. Boleh kawan boleh rakan saya untuk teruskan slide seterusnya. Okey, saya akan sambung dengan pelan jadual atau lebih dikenali dengan catagan. Mula-mula aktiviti yang kami lakukan adalah pengenalan tugasan. Kedua, pembahagian tugas. Ketiga, lawatan tapak projek. Keempat, proses membangunkan projek. Kelima adalah pembahagian laporan akhir. Keenam, proses pembahagian video. Ketujuh, proses menyiapkan laporan. Proses penambahbaikan dan akhir sekali penyerahan kepada pensyarah. So, secara kesimpulannya, projek naik taraf pendamaian rumah berjalan lancar dan dapat dilaksanakan berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan. Melalui projek ini, ia dapat membantu memberikan keselesaan di dalam rumah dan di luar rumah kepada penghuni rumah dan bukan hanya sekadar menyediakan tempat tinggal sahaja. Okey, setakat itu saja pembentangan daripada saya, Nur Syafiqah binti Zainuddin, dan partner saya, Siti Nuhana binti Rosni. Terima kasih.